lembah Jahannam. Itulah keadaan mereka secara ringkas. Apa yang ringkas tu yang kita dah ngeri baca sebelum-sebelumnya lagi. Cuba tengok atas sekali tu, muka surat yang kita dah baca atas sekali tu. Ulang kat situ pun dah Allahu Akbar. Yang tak datang kelas yang sebelum ni, cuba tengok. Tulang-tulang mereka terbuka tanpa daging lagi, tetapi nyawa mereka tetap berada dalam urat nadi mereka. Nafas tersengal-sengal kesakitan ketika disulut oleh api. Dalam keadaan sangat terseksa seperti itu, mereka mendambakan kematian tetapi mereka tidak dimatikan. Siapakah mereka itu? Itulah penghuni neraka. Semoga semua kita dijauhkan daripadanya. Makna inilah kesengsaraan. Dan diceritakan lebih khusus lagi tentang lembah-lembah Jahannam. Sekarang mari kita perhatikan penjelasan terperinci tentang kengerian yang mereka alami. Cuma anda fikirkan tentang lembah dan jurang kerana ada satu kata-kata ini sahabat-sahabat yang dalam kitab dituliskan daripada Nabi SAW bersabda. Ini kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah, tetapi rujukannya di bawah menurut Al-Iraqi. Ada para ulama yang mencari-cari kesahihan hadis. Hadis ini tidak dijumpai. So kita kena faham dalam kitab karangan imam-imam yang muktabar ini biasa sahaja seperti kekecauan yang berlaku sekarang ni. Ustazah, saya dengar ustaz tu cerita, betul ke tu hadis sahih ke tidak? Saya lebih berlapang dada supaya mewujudkan suasana harmoni, bukan saling tuhmah-menuhmah. Dia takkan bercakap kalau dia tidak ada ilmu. Satu. Kedua, muslimat dirahmati Allah, mungkin orang yang cenderung belajar hadis secara khusus, dia memang sangat berhati-hati dan inilah yang sepatutnya. Sekarang kita fikir begini, apa yang kita ambil ibarat saya datang ke Masjid Al-Mardiyah, saya bertemu dengan 10 orang ibu yang saya kagumi dari segi ilmunya. Oh, saya dulu pencen profesor dalam bidang matematik ustazah. Saya nak dengar cakap siapa lagi tentang matematik kecuali tentang Profesor A ini. Saya pula dalam bidang sains ustazah. Saya yang jahil tentangnya, saya nak dengar cakap siapa lagi kecuali tentang dia. Sebab tu kita seronok bersembang, oh ni pakar dalam buat kuih pula, Makcik Masjid Mardiyah saya jumpa hok ni. Jadi maksudnya biasa saja dalam kepakarannya, dia nak berkongsi rasa. Jadi terkadang itu satu kemungkinan. So kalau dia kata okey saya nak Ustazah Zai contoh bagi satu tips ustazah nak bagi jiwa tenang macam ni ajalah cik, kita baca je lah suratul Fatihah tu berulang-ulang lepas solat 7 kali. Contoh. Kita pun amal kan, tak tenang pun ustazah. Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu amalan ustazah. Nanti dia cerita, aku dah baca Fatihah 7 kali ni tapi tak tenang macam Ustazah Zai cakap. Cuba kau cek, kau kan bidang pakar hadis, agak-agaknya ada ke tidak dalam hadis? Kita tak cakap pun benda tu hadis Nabi SAW. Tapi lepas solat, ini contoh je muslimat jangan duk pula lepas ni tulis kat Facebook. Amalan Ustazah Zai 7 kali Fatihah lepas solat. Bahaya pula benda ni kan. Jadi maksud salah ke dia baca Fatihah tu? Salah ke dia baca 7 kali Fatihah tu? Hatta dia nak baca 700 kali. Yang salah 7 ayat tu tak diselesaikan dalam satu keadaan. Kerana Fatihah dia tak boleh diputuskan. Surah Yasin, alamak ada tetamu datang pula berhentilah ayat 20, tak ada masalah. Tapi suratul Fatihah jangan diputuskan sebab sabqul mathani. Dia turun itu secara 7 ayat sekaligus. Kita tak boleh putuskan surah Fatihah. Jadi kalau nak baca, baca keseluruhannya. Cuma kalau Ustazah Zai selalu kata kalau macam pergi jalan, tengok-tengok Waze lost connection, tak ada internet. Antara zikir saya selalunya ihdinas siratal mustaqim. Sebab kita bukan saja nak tunjuk, Allah tunjukkan jalan lurus sampai kita mati. Tapi aku tengah sesat ni Allah, manalah tahu berkat ihdinas siratal mustaqim ni Allah wujudkan balik line internet ni. Contoh, tu pun tak boleh nak Ustazah Zai ketika sesat dia mengamalkan ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah hadis Nabi. Salah. Jadi kita kena faham para ilmuwan, para ulama kita ni dalam halaqah-halaqah ilmu dia mendengar. Cuma bila kita nampak ini ada was-was perkara-perkara begini, jangan kita sebarkan sepertinya itu adalah hadis Nabi yang sahih. Faham ya? Ini lebih harmoni berbanding, dah tu kenapa Imam Ghazali tulis kat sini ni kalau benda ni tak ada dalam ni. Cuba baca ibu-ibu dirahmati Allah dan ada kaitan-kaitan dengan ayat Quran dan hadis Nabi yang sahih. Inilah kisah neraka yang mengerikan.
Maka tujuan seorang alim yang bercerita ini pasti dalam disiplin ilmunya dia nak mengundang satu rasa. Supaya kita dapat, subhanallah, inikah neraka di mata orang alim? Inikah neraka bagi orang yang faham Quran dan hadis? Muslimat, sebab penulisan yang bukan Quran pasti ada silap. Pasti ada silap. Jadi maknanya kitab ini pun, mungkin sebenarnya dia ada rujukan. Sumbernya ambil daripada mana, tapi bila sampai kepada pihak percetakan, dia tak masukkan benda tu. Sebab saya penulis buku, dia boleh jadi juga macam tu. Buku terbaru saya Husnuzon, perkataan bersangka baik tiba tertukar kepada bersangka buruk. Kan padahal kita dah berapa kali edit dah tu. Kita tak habis meeting ni. Depa buat kenyataan media macam mana muka surat sekian ni daripada perkataan bersangka baik tertukar bersangka buruk. Kan maksudnya dah berubah segala. Itu sangat bahaya. Jadi maka mereka kena buat. Ini kitab-kitab lama kita kena berlapang dada begitu saja. Okay, saya risau ni sebab kalau tengok bawah tidak dijumpai. Dah tu kenapa pula Ustazah Zai tu baca? Macam tu Jadi kita wujudkan satu rasa.